Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di siri Akta Keselamatan dan Kesejahteraan Pindaan 2022. Diharapkan sahabat-sahabat sentiasa berada dalam keadaan selamat, sihat dan sejahtera, serta sentiasa dilindungi, dirahmati dan diberkati walau di mana pun berada dan dalam apa jua pekerjaan yang dilakukan. Untuk maklumat, disebabkan oleh beberapa kekangan dan halangan tertentu, pautan untuk klip video terbitan Atuk Dek Studio tidak dapat dikongsikan di kumpulan-kumpulan Facebook. Sila like, subscribe dan share serta tekan butang loceng bagi membolehkan sahabat-sahabat sentiasa dimaklumkan klip video terbaru. Siri ini merupakan siri ke-9 yang mengongsikan pindaan di bawah Akta Keselamatan dan Kesejahteraan Pindaan 2020. Fokus siri ini adalah satu bahagian baharu, iaitu bahagian 7A, orang kompeten dan penyelia latihan berdaftar. Ia mengandungi 5 seksyen yang menetapkan kehendak berkaitan dengan orang kompeten dan penyelia latihan berdaftar. Seksyen-seksyen tersebut ialah Seksyen 31B, aktiviti yang hendaklah dijalankan oleh orang kompeten dan penyedia latihan berdaftar. Ia mengandungi 2 subseksyen. Seksyen 31C, permohonan bagi pendaftaran, mengandungi 4 subseksyen. Seksyen 31D, kesahan pendaftaran, dan Seksyen 31F, pembatalan pendaftaran dengan 3 subseksyen. Seksyen 31B, aktiviti yang hendaklah dijalankan oleh orang kompeten dan penyedia latihan berdaftar. Subseksyen 1, bagi maksud akta ini, tiada seorang pun boleh Peringkat A, menjalankan apa-apa aktiviti yang dinyatakan dalam jadual kelima, melainkan jika dia telah berdaftar sebagai orang kompeten di bawah akta ini, atau peringkat B, menjalankan apa-apa kursus latihan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, melainkan jika dia telah berdaftar sebagai penyedia latihan berdaftar di bawah akta ini. Untuk peringkat A, jadual kelima menyeraikan aktiviti yang memerlukan orang kompeten yang berdaftar. Aktiviti tersebut ialah untuk memasang siap, memasang, mendirikan, membuka, menguji, memeriksa, menyenggara, membagi atau menservis apa-apa logi atau kelengkapan kawalan kejuruteraan. Untuk mengendalikan, menangani atau menjaga mana-mana logi. Untuk menjalankan pengawasan perubatan dan pemeriksaan kesihatan. Untuk menjalankan pentaksiran risiko kesihatan bagi apa-apa bahan kimia yang berbahaya kepada kesihatan. Untuk menjalankan pentaksiran kualiti udara dalaman. Untuk memantau atau menguji persekitaran kerja, logi atau tempat kerja, termasuk pemantauan pendedahan kimia, pemantauan bunyi dan ujian audiometrik. Dan untuk menjalankan apa-apa latihan, pentaksiran atau penelitian bagi keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Subseksyen 2. Seseorang yang melanggar subseksyen 1 melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM100,000. Seksyen 31C, permohonan bagi pendaftaran. Subseksyen 1. Seseorang yang berniat untuk berdaftar sebagai orang kompeten atau penyedia latihan berdaftar hendaklah mengemukakan suatu permohonan bagi pendaftaran kepada Ketua Pengarah mengikut apa-apa cara sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pengarah. Subseksyen 2, permohonan di bawah subseksyen 1 hendaklah tertakluk kepada pembayaran apa-apa fee sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri dan hendaklah disertakan dengan apa-apa dokumen dan maklumat sebagaimana yang dikehendaki oleh Ketua Pengarah. Subseksyen 3, Ketua Pengarah boleh selepas mempertimbangkan permohonan itu, meneruskan permohonan itu tertakluk kepada apa-apa syarat yang dipikirkannya patut atau menolak permohonan itu. Subseksyen 4, permohonan di bawah subseksyen 1 boleh ditarik pada bila-bila masa sebelum permohonan itu diluruskan atau ditolak. Dalam keadaan sedemikian, fee yang telah dibayar tidak boleh dibayar balik. Seksyen 31D, kesahan pendaftaran. Tiap-tiap pendaftaran yang diluruskan di bawah Seksyen 31C hendaklah sah bagi tempoh 3 tahun dari tarikh yang dinyatakan dalam kelulusan.
Seksyen 31E, pembaharuan pendaftaran. Subseksyen 1. Seseorang orang kompeten atau penyedia latihan berdaftar boleh membuat permohonan untuk membaharui pendaftaran sebelum tarikh habis tempoh pendaftaran pada bila-bila masa dan mengikut apa-apa cara sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pengarah. Subseksyen 2. Permohonan di bawah Subseksyen 1 hendaklah tertakluk kepada pembayaran apa-apa fee sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri dan hendaklah disertakan dengan apa-apa dokumen sebagaimana yang dikehendaki oleh Ketua Pengarah. Subseksyen 3. Ketua Pengarah boleh selepas mempertimbangkan permohonan di bawah Subseksyen 1, Perenggan A membaharui pendaftaran itu dengan atau tanpa syarat, atau Perenggan B menolak untuk membaharui pendaftaran itu. Subseksyen 4. Ketua Pengarah boleh menolak permohonan untuk membaharui pendaftaran jika Ketua Pengarah berpuas hati bahawa Perenggan A pemohon telah gagal untuk mematuhi mana-mana peruntukan akta ini atau mana-mana perundangan subsidiari yang dibuat di bawah akta ini. Perenggan B, pemohon telah gagal untuk mematuhi mana-mana syarat pendaftaran, atau Perenggan C, pemohon telah mengemukakan apa-apa pernyataan, maklumat atau dokumen yang didapati palsu, tidak kira sama ada pemohon mengetahui atau mempercayai pernyataan, maklumat atau dokumen itu palsu atau selainnya. Subseksyen 5. Permohonan di bawah Subseksyen 1 boleh ditarik pada bila-bila masa sebelum permohonan itu diluruskan atau ditolak. Dalam keadaan sedemikian, fee yang telah dibayar tidak boleh dibayar balik. Seksyen 31F, pembatalan pendaftaran. Subseksyen 1. Ketua Pengarah boleh membatalkan pendaftaran orang kompeten atau penyedia latihan berdaftar jika Ketua Pengarah berpuas hati bahawa dia, Perenggan A, telah gagal untuk mematuhi mana-mana peruntukan akta ini atau mana-mana perundangan subsidiari yang dibuat di bawah akta ini. Perenggan B telah gagal untuk mematuhi mana-mana syarat yang dikenakan ke atas pendaftaran. Perenggan C telah mendapat atau memperoleh pendaftarannya dengan fraud atau salah nyataan. Atau Perenggan D tidak lagi sesuai untuk bertindak sebagai orang kompeten atau penyedia latihan berdaftar. Subseksyen 2. Walau apapun Subseksyen 1, Ketua Pengarah tidak boleh membatalkan pendaftaran orang kompeten atau penyedia latihan berdaftar, melainkan jika Ketua Pengarah berpuas hati bahawa setelah memberi orang kompeten atau penyedia latihan berdaftar itu suatu peluang untuk membuat apa-apa representasi secara bertulis yang dihasratkannya untuk dibuat, pendaftaran itu patut dibatalkan. Subseksyen 3. Jika pendaftaran orang kompeten atau penyedia latihan berdaftar dibatalkan, Ketua Pengarah hendaklah mengeluarkan satu notis pembatalan pendaftaran kepada orang kompeten atau penyedia latihan berdaftar itu, dan pembatalan itu berkuat kuasa pada tarikh yang dinyatakan dalam notis itu. Sekian untuk pindaan di bawah bahagian 7A, orang kompeten dan penyedia latihan berdaftar. Siri berikutnya berkaitan pindaan di bawah bahagian 8, pemberitahuan mengenai kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan dan siasatan. Dan bahagian 9, larangan penggunaan loji dan bahan. Sehingga berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.